Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Kota Baru, 89.8. Suratul Makiyah turunnya di kota Mekah. Tauhid dan akidah menjadi asas isinya. 30 ayat Suratul Sajdah menjadi panduan buat seluruh umat. Surah yang menjadi kegemaran Rasulullah, dibacanya pada rakaat yang pertama. Sujud tilawah 3, ayatul sajdah dibaca. Setiap fardu subuh di yaumul Jumu'ah. Yakin percaya pada
janji-janjinya. Syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa. Gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Dia yakin percaya pada janji-janjinya. Syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa khabar benar yang nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa. Gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Kerana secapis sombong yang bertata, tiadalah lagi iblis di syurga. Nikmat yang diberi tidak disyukuri, menjadi ibrat buat manusia ini. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami, dan Alhamdulillah pada malam kita kembali pada waktu ini untuk kita teruskan segmen kita, itu Khabar Orang Muda. Dan bersama dengan kita di studio itu sama dengan Cik Suhail, merupakan Presiden untuk Persatuan Belia Perdana. Dan bersama kita hari ini, kita ucapkan selamat datang dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Suhail? Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih bersama kita pada hari ini. Dan banyak dah topik yang kita bicarakan berkaitan dengan anak muda ni, berkaitan dengan media sosial, berkaitan dengan sebelum ini mengundi, dan juga hari ini tajuk kita itu pecutan akhir. Kalau kita lihat banyak ya, sebab dah nak memasuki ke akhir tahun ni, banyak yang menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Jadi sesuai dengan tajuk kita ni, pecutan akhir. Jadi mungkin Suhail nak berikan mukadimah dulu untuk yang kita nak bicarakan hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Mas, terima kasih banyak IKIM dan semua pendengar dan juga penonton. Alhamdulillah, sekarang ni musim exam. Ada peringkat sekolah rendah pun exam. Sekarang ni UPKA sedang berjalan. Di peringkat SPM pun dah ada yang dah start dah, tilawah dan juga bahasa Mandarin ke bahasa gitulah. Jadi bulan 1 ni akan SPM secara lebih maknanya kesemua subjek akan bermula lah. Dan Alhamdulillah semuanya menghadapi banyak pihak yang sekarang ni mendepani peperiksaan. Ibu bapa pun walaupun anak ambil exam, sama jugalah ibu bapa pun macam dia pun ambil exam juga. Kan? Dan khususnya adik-adik kita, pelajar-pelajar dan juga remaja-remaja yang berada di luar sana, orang muda yang sedang belajar di peringkat universiti, di college, di sekolah,
dan semua sekali lah yang terlibat. Jadi hari ini kita nak bincang pecutan akhir. Apa perkara yang kita boleh buat dalam keadaan saat-saat akhir ni. Bagaimana untuk kita gunakan seoptimum mungkin masa yang ada, dan apa yang kita akan bincangkan dalam tempoh lebih kurang setengah jam lebih ini, bagaimana kaedah ataupun cara-cara yang biasa digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang dalam peperiksaan mereka, dan insyaAllah saya akan kongsikan insyaAllah pada malam ni. Ya, itu tips ya nanti ya. Jadi para pendengar kena tunggu sampailah ke akhir nanti ya untuk kita nak tahu apa yang tips yang Suhail akan kongsikan bersama dengan kita. Jadi Suhail, sebelum itulah, bila kita sebut peperiksaan ataupun pecutan akhir ni kan, biasanya anak-anak ni dia ada rasa berdebar ataupun nervous ya, rasa macam kadang-kadang mereka dah membuat persiapan, tapi bila nak sampai ke peperiksaan tu, dia punya berdebar ataupun dia punya takut, bimbang tu, mungkin ada tak Suhail punya tips jugalah ataupun mungkin komen macam mana sebenarnya untuk kita nak bagi meredakan diri kita sebelum kita nak menghadapi peperiksaan ni walaupun ada persiapan dan sebagainya. Ya, baik, soalan cukup baik. Mana-mana pun orang yang normal, apabila mereka nak menghadapi satu ujian, mereka akan rasa nervous, mereka akan rasa berdebar, mereka rasa hati tak senang. Dan ini adalah perkara normal. Kalau dia tak rasa berdebar, bahaya sebab dia tak prepare. Manusia dia kena ada rasa berdebar tu supaya dia bersedia. Apabila dia berdebar, dia rasa takut, maka dia lebih berhati-hati. Maka dia lebih bersedia, badannya, otaknya, mindanya, fizikalnya lebih bersedia untuk menghadapi cabaran tersebut. Walau bagaimanapun, dalam pada kita nak meraihkan debaran tersebut, debaran nervous tersebut, perlulah diimbangkan dengan tenang. Sebab tu orang yang hebat ni dia miliki jiwa yang tenang, hati yang membara, akal yang pintar. Jiwa yang membara, tapi hati dia tenang. Jiwa dia membara, tapi akal yang pintar. Ini dia kena ada dalam diri dia. Jadi berdebar itu tidak ada masalah, cuma kawal dia dengan persediaan, dengan susun jadual kita ataupun kaedah kita, cara kita belajar dan sebagainya. Ini akan boleh meredakan sikit sebanyak. Dan salah satu tips yang biasa diamalkan ialah sebenarnya berdebar melibatkan jantung ni, dia perlu diatasi. Salah satunya ialah dengan kaedah pernafasan. Bila kita berdebar tak pasal tu, kita tarik nafas, selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini lafaz yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada Abu Zar. Abu Zar tanya macam mana cara nak selawat, lafaznya. Maka Nabi pun ajar lafaznya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa selawat, Allah akan beri dia ketenangan. Allah akan permudahkan dia. Selawat yakin, insyaAllah Allah akan permudahkan. Dia akan lebih tenang. Tapi selawat 7 kali, tarik nafas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama juga istighfar pun sama. Istighfar ni kata Nabi, apabila kita susah hati, astaghfirullah, astaghfirullah. Baca 7 kali, sama juga. Sebab Nabi kata, siapa yang baca istighfar, Allah bagi dia 3 kelebihan. Hati yang susah, Allah akan tenangkan. Dan kalau dia ada masalah, Allah akan tunjukkan jalan. Yang ketiga ialah, kalau rezeki dia susah, maka Allah permudahkan. Mungkin kita tak faham, mungkin kita susah nak ingat, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, dengan kita faham maksud itu. Maksudnya, Allah ampunkanlah aku, ya Allah, kan? Maka Nabi kata, Allah akan bagi dia kelebihan tu. Hati yang tenang, ada jalan keluar bagi masalah dia, dan Allah permudahkan urusan dia. Allah permudahkan rezeki dia. Allah permudahkan kefahaman dia. Ini, itu beruntung orang Islam ni, Kak Mas. Sebab Islam ni semuanya ada penyelesaian. Semua ada penyelesaian. Dan ada bacaan-bacaan dia. Ini best. Dia jadi orang Islam. Berbanding dengan orang lain, mungkin dia tak ada bacaan khusus. Tapi kita ada bacaan khusus yang boleh menenangkan kita. Yang Nabi bagi jaminan. Yang Allah bagi jamin. Kalau buat ni, baca macam ni,
Allah akan tenangkan. Dan banyakkan doa. Doa tak berhenti. Doa ni bukan mesti atas 3 sejadah. Doa dekat mana-mana pun boleh. Inilah mungkin tips yang pertama kita pada malam ni. Saya masukkan terus kat Mas ya. Betul, baik. Tips dalam nak menghadapi pecutan akhir ini, ibu dan ayah bukan pressure, tapi bantu anak dengan cara doa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Saya sendiri pun berhadapan dengan anak saya, bila tak kali anak saya nak hadapi exam, saya akan cakap macam ni, kata, ayah doakan semoga kakak Allah SWT berikan dapat A, berjaya dengan cemerlang. Saya cakap terang dengan dia. Ya. Saya kata, semua ayah doakan semoga kakak dapat A. Subjek ni, doa. Jadi doa mak dan ayah ni dia tidak ada hijab. Jadi panduan kepada mak dan ayah yang dengar dengan kita pada malam ini ialah tolong doa banyak-banyak. Tengah drive, nak pergi kerja, duduk dekat tempat kerja ataupun duduk kat rumah sambil basuh pinggan, sambil basuh kain. Ya Allah, permudahkanlah anak aku, Ya Allah, untuk jawab exam, untuk dia belajar, untuk dia faham, untuk dia hafal apa yang dia nak. Jangan cakap berjaya je. Ya Allah, Ya Tuhan, aku berikanlah anakku berjaya. Berjaya tu B pun berjaya, C pun berjaya. Spesifik, Ya Allah, berikanlah aku anak kejayaan cemerlang, dapat A. Dapat A plus dalam pelajaran dia. Begitu juga ayah pun sama. Ayah ni doa dia pun makbul juga. Sebab tu falil walidaini dalam Al-Quran disebut bukan ibu sahaja, ialah kedua ibu bapa. Falil walidaini, ibu dan ayah. Jadi ibu dan ayah kena doa banyak-banyak. Selain itu, pelajar tu sendiri kena doa minta kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan ini, ada yang ramai orang dia dalam keadaan dia baru tahu, saya tak faham yang ini, saya tak faham ini, saya tak faham subjek ni, saya tak ingat lagi. Maka sebagai seorang pelajar, kita ni hamba Allah Ta'ala. Yang kita sering baca dalam Al-Quran, baca dalam surah Al-Fatihah, setiap kali kita salat, Iyyaka na'budun wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita sembah, kepada Allah kita minta tolong. Jadi kita minta tolong kepada Allah Ta'ala dengan cara minta tolong, minta doa kepada Allah Ta'ala. Minta cakap tu terang, Ya Allah, aku tak faham lagi ni, Ya Allah. Ya Allah, aku tak faham ini, Ya Allah. Beri aku kefahaman, Ya Allah. Ini yang saya buat sendiri kat Mas ya. Bila saya belajar universiti dulu, saya tak pernah ambil akaun peringkat universiti, peringkat sekolah. Universiti saya kena buat akaun dalam bahasa Inggeris. Saya tak pernah belajar microeconomy. Saya tak pernah belajar sekolah menengah. Jadi apabila saya masuk universiti, saya terpaksa belajar ambil pula dalam bahasa Inggeris subjek tu. Kan? Jadi apa yang saya buat ialah sambil saya menulis, ini diramai dia buat oleh orang-orang yang berjaya pun, Alhamdulillah. Yang ini sambil saya cuba buat jawapan tu, saya ingat formula dalam microeconomy, account semua tu, sakit kepala saya lah. Angka kan? Jadi caranya, saya doa waktu saya sedang usaha tu, saya doa, Ya Allah, berikanlah aku kefahaman, Ya Allah, Ya Allah, aku tak pandai, Ya Allah, Ya Allah, aku tak tahu, Ya Allah, Ya Allah, aku tak reti, Ya Allah, Engkau maha mengetahui, Ya Allah, Engkau maha berkuasa, Allah yang ciptakan langit dan bumi. Ini saya nak beri ingatan kepada semua. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilaful laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah kata di dalam inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilaful laili wan nahar, pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan aku yang melayarkan kapal di lautan memberikan manfaat kepada manusia. Wa ma anzala minas sama'i min ma'in, dan aku, Allah kata, aku yang turunkan daripada langit ini ma'in, air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang menghidupkan asalnya benda tu mati. Kalau pokok tu mati, tanah tu mati, tak ada function dan sebagainya. Tapi akulah yang turunkan hujan, yang asalnya benda tu tidak ada. Asalnya biji benih kecil saja. Tapi akulah yang menghidupkan yang asalnya benda tu mati.
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. Allah kata, aku yang tebarkan atas muka bumi ini binatang yang melata. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. Dan Allah kata, akulah yang kisarkan angin. Sebab tu kalau kita tengok laporan kaji cuaca kan, dia angin mesti bersifat macam kisar gitu. Wassahabil musakhkhar, Allah kata, dan aku yang gerakkan awan. Bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Aku yang menggerakkan awan antara langit dengan bumi. Dan Allah kata, apa tu, bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun, adalah merupakan tanda-tanda kekuasaanku. Ini yang saya ingat saya pernah sebut juga minggu lepas. Apalah sangat untuk Allah beri kita kefahaman matematik, sains, sejarah, kita susah nak ingat. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, aku tak ingat, aku susah nak faham, aku tak ingat lagi ya Allah, aku tak faham lagi ya Allah, kau tolong beri aku kefahaman ya Allah. Saya ingat Kak Mas, waktu saya belajar dulu Kak Mas, saya menangis pasal buku. Universiti saya tutup pintu bilik, saya menangis, ya Allah, tolong aku ya Allah, aku tak pandai ya Allah, ya Allah, aku tolong aku ya Allah, aku tak erti ya Allah, aku tak faham, tak nampak. Tapi pelik ke bagi Allah nak bagi suatu tak pelik bagi Allah, sebab Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan laut, ciptakan air hujan. Apalah sangat untuk Allah beri kita faham dan ingat, apatah lagi perkara yang kita dah ingat tu perkara yang baik. Ini yang pertama. Sama juga mak dan ayah. Betul lah anak tu mungkin gagal sebelum ini. Tapi kuasa Allah jauh lebih hebat daripada akal kita, sebab yang cipta kita pun Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya nak tanam kat Mas mula-mula, iaitu jangan underestimate the power of doa. Jangan pandang rendah kepada kuasa doa. Jangan pandang rendah. Ramai orang dia doa, dalam hati dia berdetik-detik. Mustahil. Yelah tu. Kan? Yelah tu. Sebelum ini F je. D je memandang E. Takkanlah ke? Takkanlah boleh dapat A. InsyaAllah. Jangan gitu, sebab Allah dengar hati kita. Sebab itu bila kita doa imanan wahtisaban, yakin percaya Allah akan bagi, dan wahtisaban penuh pengharapan Allah akan bagi. Allah akan bagi, tak pelik bagi Allah Ta'ala. Tak pelik bagi Allah Ta'ala. Pelik Kak Mas, saya banyak kali letakkan impian nak pergi negara pelik-pelik ni kan. Jadi pada akal, kemampuan, tak mampu saya. By logic, kalau kiraan ekonomi, tak lepas. By kiraan kelayakan, tak lepas. Tapi Allah izinkan. Apabila Allah kata kamu, maka kuasa Allah mengatasi segalanya. Maka ini yang pertama, jangan underestimate the power of doa. Mak pun sama, ayah pun sama. Betul. Jangan, maksudnya mak ayah tu tak boleh lah pelikkan anak-anak kan. Yelah tu dah tahu macam, alah anak aku ni dah tahu dah ni, bukannya boleh sangat pun study ke doa macam mana pun. Tak boleh lah mak ayah cakap macam tu ya. Memang tak boleh. Kalau mak ayah cakap je macam tu, insyaAllah makbul lah doa mak ayah tu, memang tak boleh. Buatlah kalau itu yang dirasakan terbaik. Tapi rugilah rugi. Sebab rugi, mak ayah ni doanya makbul. Tiba-tiba dia sebut bacaan doa yang tak baik kepada anak yang takkan, yang dia besarkan, yang susah payah dia besarkan, dia cari duit nak besarkan anak, tiba-tiba doakan anak tu gagal. Rugi. Rugi sangat. Sebab doa mak ayah makbul. Dah psikologi anak tu bertambah, tension bertambah, tekanan. Dia dah tekanan. Jadi kalau itu yang didoakan oleh mak ayah, ataupun dia tak doa, dia tak cakap macam tu, tapi dia fikir, dia kata boleh, Masya Allah, itu juga doa. Sebab Allah menurut apa yang disangkakan oleh hamba-Nya. So dalam keadaan akhir, doa jangan tinggal. Satu, sentiasa berdoa di mana sahaja. Dua, ketiga, paling penting bila kita berdoa spesifik tapi dengan iman dan wahtisaban. Iman, yakin sungguh Allah akan bagi. Wahtisaban, penuh pengharapan Allah akan bagi.
Dan panduan Allah bagi dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ialah Allah kata ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ahli mufassirin kata kalau kamu nak minta tolong kepada Allah, dalam Al-Quran itu kata dengan sabar dan solat. Ahli mufassirin terjemahkan sabar ialah berpuasa. Jadi bolehlah nak puasa satu hari, minta supaya Allah SWT dengan niat, ya Allah aku puasa pada hari ini dengan niat supaya Allah engkau permudahkanlah aku untuk faham, hafal, ingat semula waktu dalam exam. Itu yang pertama. Jadi pada hari ini. Yang kedua, boleh saya masuk boleh. Kita rehat jap. Yang kedua Kak Mas, ini teknik lah. Ini praktikal terus. Salah satu kaedah yang best dalam penceritaan akhir ni yang saya buat kajian. Bila saya banyak pergi sekolah-sekolah, saya ingat saya jumpa lebih kurang 100,000 pelajar. Masya dalam Allah. Tempoh saya ingat saya start pergi ke sekolah ni, bagi motivasi sama universiti lagi. Yang universiti tahun 2005 tu saya dah start dah. Awal betul. Awal. Jadi saya start jadi VC, kawan-kawan jadi VC sama. Jadi pada waktu itu ramai pelajar. Jadi antara sekolah-sekolah yang saya pergi ialah sekolah berasrama penuh ataupun sekolah dipanggil kelas sekolah-sekolah yang pandai ni lah. Betul. Sekolah kluster. Sekolah kluster. Jadi saya buat kajian apa kaedah yang mereka gunakan untuk belajar, bukan pada saat akhir sajalah. Saat akhir lagi lah. Untuk mereka dapat straight A. Dan kenapa orang lain buat kaedah yang buat benda yang sama tapi dia tak dapat straight A? Rupanya cara yang berbeza. Contoh saya bagi ramai orang dia jawab soalan tahun lepas. Kan yang soalan biasa biasa kan. Itu ramai orang buat. Cara yang ramai orang buat, majoriti orang buat ialah dia cuba jawab dulu. Dia ambil 100, dia cuba jawab dulu. Lepas dia jawab tu, barulah dia buka belakang, tengok jawapan yang betul untuk semak jawapan. Betul? Betul. Ini ramai orang buat, betul tak Kak Mas? Betul. Baik. Soalan saya lah Kak Mas. Dengan kaedah yang sama, kaedah tadi tu tadi, sekiranya ada 50 soalan, dia cuba jawab. Yang betul katakan 10. Yang salah 40. Soalan saya kepada Kak Mas lah. Adakah dia rasa gembira kerana 10 tu betul dan 40 salah? Ataupun dia rasa tension? Tension lah. Sebab dia kata, banyak lagi salahnya dia kata. Kan? Betul. Dia tak happy. Dan kajian pun dia buat, memang manusia apabila dia buat latihan, kan, apabila dia buat praktis tu, asyik salah aja, tak ada orang yang seronok. Dia tak rasa seronok dah belajar. Betul. Akhirnya dia dah rasa malas. Manusia ni dia rasa malas apabila tak seronok. Benda tu tak menyeronokkan dia. Dia tak dapat enjoy dengan apa yang dia buat tu. Dah ada semangat tapi macam tu pula macam tu. Alamak kan, salah 40 kan. Betul lah. Lepas tu dia pun tengok. Rupa-rupanya ramai apabila saya pergi sekolah-sekolah dan saya sendiri pun buat perkara yang sama. Saya buat alhamdulillah teknik yang betul. Apa dia Kak Mas? Bukan cuba dulu, tetapi terus ambil jawapan yang betul. Tandakan jawapan yang betul terus. Bukan cuba-cuba. Cubalah dulu kan. Tak. Ambil jawapan yang betul, pakai pen, jangan rasa rugi dengan buku tu. Kan? Tanda terus jawapan yang betul. Tanda terus jawapan yang betul. Tapi jangan tanda saja. Baca balik 3 kali ulang. Kalau 50 soalan kali dengan 10 tahun, bermakna 500 soalan. Baca balik 500 soalan dan jawapan yang betul ini tadi sebanyak paling kurang 3 kali.
biasakan diri dengan soalan dan jawapan yang betul. Biasakan diri dengan soalan dan formula yang betul. Biasakan diri tengok soalan, jawapan yang betul. Soalan, jawapan yang betul. Soalan, jawapan yang betul. Biasakan diri. Sebab kaedah yang biasa orang buat sebelum ni, yakni cuba dulu, lepas tu baru semak. Rupanya apabila dia dah semak balik, kan mula-mula katakan soalan nombor 1 dia jawab B. Tapi jawapan sebenar ialah D. Apabila dia jumpa soalan yang sama balik, dia jadi confused. B ke D? Sebab waktu dia memerah otak dia untuk dapat jawapan ialah B. Sedangkan D, dia tak perah dah. Dia tanda saja. Boleh faham maksud saya? Betul. Jadi dia tak perah. Betul. Ini yang menyebabkan saya jumpa juga ramai guru yang terlibat. Dia kata memang betul. Kaedah yang betul ialah tanda terus jawapan yang betul. Dan baca soalan dan jawapan yang betul. Seolah-olah kita baca nota, ya? Yes. Seolah-olah kita baca nota. Tapi kita baca soalan dan jawapan yang betul. Dan itu teknik yang sangat best. Sama juga lah. Esok saya akan ada ujian. Saya sendiri. Pukul 3, pukul 5 petang. Saya buat exam juga. Jadi teknik yang saya pakai ialah baca soalan dan jawapan yang betul. Saya tak tengok jawapan yang salah. Saya hanya tengok jawapan yang betul saja. Otak saya dilatih untuk melihat jawapan yang betul sahaja. Jawapan yang betul dan soalan. Yang macam Kak Mas tadi katalah, macam kita baca nota. Jadi mata macam kita dah nampak yang betul, ya? Yes, kita nampak yang betul. Jadi kita tak confused. Jadi ada yang lain. Bila keluar soalan tu, kita nampak terus jawapan tu. Ini. Ya, betul. Ya, kita dah biasa macam tu. Jadi biasakan diri. Ini keadaan bukan masa untuk cuba-cuba lagi dah. Saya nak test kemampuan, tak payah. Sekarang ni tengok jawapan soalan dan jawapan yang betul. Soalan, jawapan yang betul. Soalan dan formula yang betul. Biasakan diri dengan soalan dan jawapan yang betul. Formula yang betul, apa semua sekali yang betul. Ini petua ni saya cakap. Sebab petua ni bukan saya dapat hasil fikir seorang-seorang. Tidak. Saya pergi jumpa dengan sekolah-sekolah yang belajar cemerlang. Yang kalau 200 darjah SPM dia, kan, yang tak dapat straight A hanyalah dalam 5 orang, 10 orang. Itu pun dapat 8A, dapat 9A. Masih lagi cemerlang. Masih lagi cemerlang. Dan bila saya jumpa mereka ni, kadang-kadang saya tanya, berapa A? Sedih lah dia cakap. Kenapa? Saya cakap, berapa A? 10A, tapi sedih. Sedih kenapa pula? Saya cakap, sebab tak dapat A+. Sebab dah, bukan 10A1. Dia kata, Masya Allah. Tengok, ini apa yang, itu isu di sekolah yang pandai pula. Dia kecil dia sedih sebab tak dapat A+. Dia tak nak A tolak. A+ tu pun dia tak dapat 2 je. Yang lain semua dapat. Ini yang berlaku. Jadi itulah Kak Mas, 2 dulu. Kita sambung balik. Nanti sambung balik. Dan ya, betul. InsyaAllah kita sambung balik. Dan kita juga nak tahu juga Suhail, nanti selepas kita sambung nanti juga kita nak tahu juga, di samping tips tu, kita nak tahu juga apa kesalahan yang biasa dilakukan semasa, sebelum ke, semasa peperiksaan ke, ataupun selepas peperiksaan. Jadi mungkin nanti kita bincang juga sikit selepas kita bagi tips nanti, ya. Tapi kita berehat dahulu. Boleh. Dan anda para pendengar jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan bersama dengan Suhail sehinggalah ke akhir nanti. Jangan pastikan terus setia bersama kami. Dan insyaAllah kita akan terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Lahad Datu 107.3 FM. Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya Maria, kenapa tu? Ni tadi saya dengar radio IKIM, tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh ya ke? Alhamdulillah, lega sangat. Saya bukan apa Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, parking yang luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang
ditawarkan pun berpatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis Korporat Keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, Maria, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio Ikin je. Sekarang, Radio Ikin tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial Ikin lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ilmu akidah sehingga akhirnya menjadi umat yang berakidah itu rupanya tunjang kepada bagaimana pembinaan manusia itu. Dan kemudian bukan sekadar pembinaan manusia tetapi pembinaan perpaduan dan keharmonian di kalangan manusia sehingga akhirnya menjadikan tunjang pula untuk ketamadunan dan kehebatan tamadun Islam yang bertahan selama 1000 tahun. Jadi akidah itu bukan satu ilmu yang kita hafal, bukan satu ilmu yang kita petik dari kitab dan kita ambil dalam kitab, tetapi sebuah ilmu yang kita aplikasikan dalam hidup. Dan kerana itulah akidah perlu benar-benar menjadi akidah yang sahihah, akidah yang sebenar, yang akidah ini dia bukan sifatnya dipegang oleh minoriti umat Islam, tetapi dipegang oleh majoriti umat Islam, bukan setahun, bukan 100 tahun, tetapi sejak daripada zaman Nabi sama saja sampailah ke sekarang. Melaka 89.5. Kita kembali pada waktu ini di IKIM Inspirasi Inforia Islami dan masih lagi bersama dengan tamu kita iaitu Encik Suhail Muhammad Kamaluddin. Masih lagi kita bicarakan berkenaan dengan pecutan akhir dan kepada para pendengar kita nak sambung dulu sikit lagi ya. Suhail, mungkin nak sambungkan tips sebelum kita nak ceritakan ataupun nak kongsikan berkenaan dengan apa kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar. Jadi mungkin Suhail sambungkan tips dulu, silakan. Baik, yang ketiga Kak Mas ya. Saya ingat saya jawab soalan Kak Mas. Ya. Antara kesilapan yang terbesar ialah dia putus asa awal-awal lagi. Dia kata, alah, saya tak faham yang ni kan. Jadi saya fokus yang mana saya pandai je lah, yang mana saya tera je. Itu silap. Tak boleh putus asa tengah jalan macam tu. Kan? Saya tak tahu yang ni. Saya nak fokus dengan apa yang saya tahu je. Itu suatu kesilapan yang besar tu. Dan dia dipengaruhi. Antara kesilapan yang lain juga dia dipengaruhi. Sebelum ni memang saya tak boleh yang ni. Maka memang saya takkan boleh dan saya takkan faham lagi dah. SPM ni ada masa lagi lebih kurang sebulan lagi. Sebulan lebih sikit. Jadi, jangan putus asa begitu. Siapa-siapa pun. Jangan buat kesilapan itu. Maknanya kita dah mengalah sebelum kalah. Kita dah mengalah sebelum kalah. Belum kalah lagi, dah kalah lah. Dia cakap tak. Memang fail lah. Dia dulu yang fail kan. Dia cuba pun tidak. Gitu. Atau antara kesilapan yang lain juga ialah belum baca lagi, dia dah cakap dia takkan faham. Belum. Dia belum belik pun lagi. Dia belum cuba pun lagi. Dia kata tak boleh. Ini silap. Silap kepada diri sendiri. Kita sangka buruk kita sendiri. Tak baik. Berputus asa sebelum berusaha. Yes, kita dah putus asa sebelum berusaha. Belum buat lagi, tak boleh. Tak boleh. Ini kesilapan lah. Jadi, tips yang saya nak kongsikan ialah yang ada kaitan dengan soalan Kak Mas ni ialah yang namanya hargai setiap saat. Setiap saat ni sangat berharga, hargailah dia. Saya selalu bahagikan 24 jam tu kepada 3 bahagian. Macam mana 24 jam bagi 3 bahagian? 24 jam bagi 3 bahagian. Bila kita bahagi balik kan, kita tengok 8 jam pertama kan kita tidur. Katakanlah kita tidur 8 jam. Ya ke kita tidur 8 jam kan?
Mungkin kurang kot. Daripada 8 jam. Katakanlah. Katakanlah. 8 jam yang kedua, kita pergi sekolah. Ya ke kita pergi sekolah 8 jam? Saya rasa tak sampai pun 8 jam pergi sekolah. Betul lah. Pukul 7 tengah balik pukul 2 kan. Tapi saya anggaplah ada kelas tambahan dan sebagainya. 8 jam pertama tidur. 8 jam kedua pergi sekolah. Soalan saya, kan ada 3 tadi. 8 jam yang ketiga ni kita buat apa sebenarnya? Ya. Orang kata saya tak cukup masa. Saya pun tak faham. Macam mana dia uruskan 8 jam yang ketiga? Adakah kita makan sampai 8 jam? Sebab tidur saya dah tolak tadi. Tidur kan saya dah tolak. Tidur dah tolak. Belajar saya lagi sekolah saya dah tolak. Ada lagi 8 jam. Takkan kita sembahyang sampai 8 jam? Takkanlah kita bersembang sampai 8 jam? Main sampai 8 jam, Yes. Takkan kita main bola sampai 8 jam? Dan betul ke kita tidur sampai 8 jam? Betul ke kita pergi sekolah sampai 8 jam? Sebenarnya kita ada banyak sangat lebihan masa. Banyak sangat lebihan masa. Kalau kita tengok balik, tidur kita dah tolak 8 jam. Sekolah dah tolak. Ataupun tidur, kita kalau orang dah kerja kan, orang muda yang dah kerja. 8 jam kita dah kerja. Kan? 8 jam balance ni kita buat apa? Takkan kita semayang sampai 8 jam. Mandi takkan sampai 8 jam, betul tak? Kalau universiti pula takkanlah aktiviti sampai 8 jam aktiviti kelab. Ya, betul. Kelas paling banyak pun 2 jam, 2 jam, 6 jam. Paling banyak pun 8 jam lah. Kan? Maksimum lah tu. 2 kan? Maksimum sangat lah tu. Kan? Jadi Kak Mas, masa yang ada ni jangan kita bazirkan walaupun sesaat. Gunakan setiap saat. Nak study ni ada ramai orang tanya. Dan saat-saat akhir ni. Bilakah waktu belajar yang terbaik? Soalan akhir ni. Soalan ni suka sangat student tanya. Kan? Dia selalu tanya, apakah waktu yang terbaik? Adakah sebelum subuh? Adakah tengah malam? Ataupun adakah awal pagi? Ataupun adakah siang hari petang? Saya selalu jawab, jangan set masa begitu. Sebab kita akan cipta alasan apabila kita tak sempat dengan masa tu. Contoh, kita kata sebelum subuh pukul 5 pagi. Let's say lah kita tak terbangun pukul 4.30, pukul 5 pagi tu. Alah, dah terlepas waktu terbaik untuk kita belajar. Dan kita tak payah belajar kan? Kan? Alah, saya malam ni saya sibuk sikit lah pukul 10 malam. Saya penat tadi siang, jadi saya kena tidur. Jadi habislah waktu terbaik untuk kita belajar. Dia bukan macam tu. Belajar ni. Belajar ni di mana sahaja pada bila-bila masa. Belajarlah di mana sahaja pada bila-bila masa. Belajar ni tak semestinya duduk 1 jam, 2 jam tak bergerak. Ibarat ginilah Kak Mas. Kalau kita tengah exam, nak tak kalau cikgu kata, okey keluar sekejap dalam masa 10 minit pergi tengok buku. Nak tak? Nak. 10 minit macam-macam kita boleh jumpa jawapan dia. Macam itulah kita buat kaedah kita belajar. Yakni, sebelum kita nak pergi tu sekejap, baca 5 minit. Sebelum mandi, baca 10 minit. Sebelum buat sesuatu ni, kita gunakan masa yang ada tu asal terluang. Okey, study. Okey, study. Okey, baca. Okey, cuba nak faham yang ni. Cuba hafal formula ni. Sebenarnya lagi baik macam tu bila Suhail bagi tahu tu, kita akan rasa kurang, kita tak rasa terbeban. Sebab kalau kita macam kita belajar tak berhenti, rasa beban pula Betul. Dia kalau dia fokus, kalau orang yang jenis kena statik yang tak boleh duduk diam, ngantuk dia. Sebab tu orang yang boleh duduk diam, okey lah, dia boleh bertahan 2 jam, 3 jam tak bergerak baca kan. Tapi dia tetaplah kena bergerak, tangannya, otaknya kena ada bergerak. Kalau dia tahu dah dia ni tak boleh duduk diam sekejap tak sampai 10 minit dia dah ngantuk nak tidur. Lagi antara kesilapan waktu orang belajar ni, belajar
kononnya lah tak apa, kita baring dulu sekejap. Ya, biasa kan tu. Penat, dia mengarap dia sekejap. Okay, tidurlah sekejap. Dia yang pujuk diri dia, tak apa, kita tidur sekejap. Nanti bangunlah. Kan? Nanti tak apa, kita makan mi sekejap. Kita minum air kejap. Tak apa, minum air tu kejap. Tapi kadang ambil masa. Kita tengok handphone sekejap. Habis. Handphone lah antara pencuri masa terbaik yang kita tak sedar. Habis dah masa setengah jam, sejam, macam tu je habis. Nah, dia layan beberapa social media tu habis. Macam tu je. Dia pun tak sangka, dah habis dah masa saya. Kan? Jadi belajar ni di mana saja. Tambah lagi sekarang ada pelbagai platform. Macam contoh anak saya sekarang ni belajar pakai TikTok. Ada bagus. Itulah guru Ustazah ni, saya ucap tahniah. Dia orang mengajar ni menggunakan TikTok sekarang ni. 9 malam ajar. Very good. Secara percuma. Jadi ada banyak dah platform sosial media ni pun yang dah ada pelbagai maklumat untuk kita belajar dengan cepat dan pantas. Belajarlah di mana sahaja pada bila-bila masa. Tak semestinya 1 jam, tak semestinya 2 jam. Ini sekejap 5 minit, 10 minit. Kan? Sempat lagi kita buat. Ada masa kita gunakan. Bagi orang yang tak boleh duduk diam, antara teknik yang saya sentiasa ajar ialah baca buku ataupun baca soalan jawapan yang betul yang saya cakap tadi tu sambil berjalan dalam rumah. Pergi ke taman pun tak apa, pegang buku, pegang round, jalan, tengok, duduk dekat tangga, duduk dekat peti air, semua boleh. Duduk dekat mana-mana lah. Kan? Tandas tak payah. Dekat luar, selain daripada tempat-tempat yang tak elok tu jangan. Tempat yang elok kita baca di mana sahaja. Gunakan setiap masa yang ada, setiap saat yang ada tu untuk baca. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat ialah ni penawar kepada malas. Ni penat kadang. Lama kat masa bila orang tanya, macam mana saya nak melawan sikap malas saya, kata dia. Ramai soalan ni. Itu memang ramai betul lah. Ramai orang tanya. Popular sangat tu. Macam mana saya nak lawan sikap malas saya? Saya dah tahu dah, exam dah tak lama. Saya pun tahu. Saya kena berjaya dalam peperiksaan ni. Saya kena jadi pelajaran cemerlang. Saya tahu. Tak payah ceramah yang tu, saya dah tahu dah. Kan? Kata. Kadang saya tanya pelajar-pelajar, kan, saya tak minat saya nak ceramah yang panjang-panjang, benda yang klise bagi dia. Kadang belajar berkumpulan, buatlah jadual. Dia pun tahu. Dia kata tak. Dia kata saya boleh buat karangan bagaimana untuk berjaya dalam pelajaran. Tapi masalah yang paling besar kat Mas ialah malas. Lama saya cari jawapan kepada malas. Soalan yang ditanya oleh cikgu, oleh pelajar, oleh mak ayah ni senang je ditanya. Macam mana saya nak buang sikap malas? Saya pun lama saya tak cari jawapan tu lah. Dululah. Lama betul saya cari. Macam mana nak buang? Rajin tu ialah kata lawan kepada malas. Masalahnya saya bukan tak nak rajin, tapi saya malas. Macam mana tu? Kan? Macam mana nak buat? Jadi jawapannya ialah, alhamdulillah, antara jawapan yang hasil daripada yang saya duk kaji ni, rupanya jawapannya bukan lawan lah, bagaimana nak mengatasi malas. Tidak ada ubat selain daripada paksa diri. Malas ini bukan berlaku hanya pada pelajar, juga berlaku kepada ayah, juga berlaku kepada mak. Dalam ceramah saya kepada lembaga penduduk pembangunan keluarga negara ni, antara masalah mak-mak seluruh negara ialah yang lain okey. Masalah terbesar yang mereka sering sebut ialah lipat kain. Orang kata dia lipat kain. Menimbun dia. Menimbun. Timbun lagi. Jadi ada satu orang saya kenal, kadang mak dia tu ambil orang gaji khas untuk uruskan kain baju saya. Masak saya okey. Ke rumah-rumah pun saya boleh buat, kata dia. Kan? Hujung minggu tu tak cukup. Jadi satu kajian, dan saya sendiri pun tanya ramai orang, saya buat pemerhatian, observation, tanya dan sebagainya. Memang betul ubat kepada malas ialah paksa diri. Memanglah mula-mula malas, paksa diri.
Rupa-rupanya apabila kita malas, kita paksa diri Kak Mas, jantung kita ni Allah SWT cipta, dia akan berdegup. Jantung ni berdegup dengan kuat. Dia kalau kita naik gunung, dia panggil pecah peluh. Kalau maksudnya kita tak larat, tapi kita push nak pecah peluh. Bila dah pecah peluh, okey, barulah kita naik dengan semangat. Mula-mula tu yang kita rasa perit. Sama juga. Mak-mak pun sama. Mula-mula dia malas nak lipat baju kan. Mak-mak pun sama. Jangan kata dekat anak. Mak-mak pun sama. Bila nak kemas rumah tu kadang malas. Tapi dia terpaksa dan dia paksa diri. Dia mula-mula hasratnya nak kemas rumah aja. Apabila dia dah sampai peringkat pecah beluh. Kan dia dah paksa diri tadi. Dah pecah beluh. Dah semangat dah datang. Habis kabinet almari semua dipusing, dialihkan. Yang tempat yang asal kat sini dia tukar ke sini. Kan? Habis. Tak pasal-pasal cat rumah dia pergi cat rumah. Sebab semangat tu datang. Jadi sama juga pelajar. Sebab tu kalau saya tanya pelajar-pelajar pun sama. Mula-mula apabila mereka nak buat tu, saya sendiri pun samalah. Bila mula-mula buat tu malas. Tapi paksa diri. Kadang-kadang saya menggigil paksa diri. Dia bukan nak buat sangat. Jadi dia terpaksa buat gigil badan dia. Dia kenapa menggigil? Sebab dia malas. Tapi dia paksa diri. Jadi dia buat. Alhamdulillah. 5 minit dia perit lagi. 10 minit. Biasanya dalam 15 minit dia dah stable. Dia dah stable. Hormon dia dah keluar. Hormon dia seronok untuk belajar. Hormon dia dah rasa seronok dah. Endorfin dia tu. Dia dah rasa seronok untuk buat benda tu. Jadi dia pun seronok belajar. Yang mula-mula tu lah yang orang malas, yang perit sangat. Yang tidur tu perit tu. Nak buat tu. Jadi paksa diri. Dan saya nak sebut kepada semua pelajar, patutlah baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih. Nabi sabda, man salaka tariqan. Ini ayat untuk motivasi diri kita supaya kita boleh paksa diri. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Oi, hebat hadis ni. Ini motivation terbaik. Nabi kata apa? Man salaka tariqan. Siapa-siapa yang keluar bersusah payah pada satu jalan. Tariqan. Tujuan dia yaltamisu fihi ilman. Tujuan dia adalah untuk belajar. Dia susah payah bangun awal pagi. Dia susah payah paksa diri dia untuk buat latihan. Dia susah payah untuk hafal apa yang dia tengah belajar. Dia susah payah buat latihan. Dia susah payah. Dia tak ingat, dia cuba lagi. Dia tak faham, dia baca lagi. Dia tak ingat, dia cuba lagi. Dia baca lagi dan dia baca lagi. Nabi SAW bersabda, orang yang macam ini, yang dia susah payah cari ilmu ini, dia tak faham, dia baca juga. Dia tak ingat, dia cuba juga baca. Dia cuba juga hafal. Dia tak faham, dia cuba lagi baca. Dia cuba lagi buat latihan. Nabi kata, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan oleh Allah ke atas dirinya jalan untuk dia pergi ke syurga. Masya Allah. Takkanlah saya belajar matematik ni, saya boleh Allah mudahkan jalan untuk pergi ke syurga. Ya, walaupun pelajaran kita belajar tu bukanlah subjek tafsir ke, tauhid ke, akhirat. Bukan. Kita belajar matematik, kita belajar subjek yang bahasa. Kita belajar subjek sejarah. Kita belajar subjek yang semua sekali lah. Sains, kimia, biologi semua sekali kita baca. Masya Allah. Asalkan ilmunya baik, maka sabda Nabi SAW, orang yang susah payah, yang dia berusaha untuk faham, untuk baca, untuk ingat, untuk semua sekali lah, sebab dia nak hadapi exam ni, maka Nabi kata Allah akan mudahkan ke atas dirinya untuk dia pergi ke syurga. Ya, hebat. Itu tips yang keempat kita. Ya, hebat ya Ustaz. Banyak tips yang kita dah perolehi. Sebenarnya banyak lagi nak tanya kepada saya, tapi masa kita dah sampai ke penghujung. Dan juga macam saya sebutkan tadi, bukan saja kita bersusah payah belajar itu, bukan saja untuk kita dipandai, untuk kita dapat A dan sebagainya, tapi juga untuk kita dapat pahala ya. Dan semoga dengan tips yang kita dapat daripada Suhail berikan pada kita ni, terutamanya banyak berdoa
berdoa dan juga semoga ibu bapa kita juga sama-sama doakan untuk kebaikan diri kita. Dan Suhail, mungkin yang akhir ya Suhail, mungkin apalah pesanan Suhail kepada adik-adik kita yang nak menghadapi peperiksaan sama ada di sekolah ataupun di universiti ni, silakan. Baik, alhamdulillah. Pertama, saya doakan semoga semua sekali dapat jawab dengan baik dan dapat keputusan yang cemerlang. Itu yang pertama, saya doakan pada semua begitu. Dan saya harap juga yang paling penting ialah kerja kita ialah kita usaha sebaik mungkin. Apabila kita dah usaha habis, kita doa, kita dah minta, ya Allah tolong aku ya Allah. Usaha kita dah buat, paksa diri, buat latihan soalan tahun lepas, baca balik, semua-semualah. Kita buat semua sekali tu Kak Mas ya. Alhamdulillah dah buat. Yang terakhir ialah kita serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Tawakal inilah yang akan menenangkan kita, nervous tu kurang. Nervous ni kurang. Orang akan nervous dalam hidup akan hadapi ujian. Orang akan nervous. Bukan ambil exam saja. Apa-apa saja pun orang akan nervous. Kan? Orang akan nervous. Betul. Tapi apabila orang tu ada iman, dan orang beriman, tanda orang beriman ialah dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yakni menyerah diri kepada Allah. Dia dah minta, dia dah usaha, yang terakhir, ya Allah, I'm surrender. Ya Allah, aku serahkan kepada Engkau, ya Allah. Yang namanya aku bertawakal kepada Engkau. Itu ringkasan ayat dalam tawakal. Dalam bahasa kita, ya Allah, aku serahkan segalanya kepadamu, ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya upaya yang ada pada diriku kecuali Engkaulah yang memberikan kekuatan itu. Kecuali semua kekuatan itu ada terletak pada Engkau ya Allah. Engkaulah yang tolong aku ya Allah. Maka orang macam ni dia akan hadapi exam dengan tenang. Sebab dia kata, ya Allah, aku serah kepada Engkau ya Allah. Aku dah usaha, aku dah doa, aku dah usaha. Yang terakhir sekali, tips yang kelima ialah tawakallah kepada Allah. Serah kepada Allah. Mak dan anak janganlah serah sangat kepada atas bawah anak tu, tak boleh. Sebab yang beringat, beri ilham Allah Ta'ala. Kalau Allah nak beri satu ilham, Allah nak bantu dia, Allah nak beri kehebatan kepada dia. Saya ingat Nik Normadihah ambil sampai 21 subjek. Dia belajar pun kat sekolah dia. Kan? Tapi berkat doa ibu dan ayahnya dan keyakinan dia kepada Allah Ta'ala, dia serah diri kepada Allah Ta'ala. Pelajar sekolah biasa ya? Belajar sekolah biasa je. Apabila kita dah serah diri kepada Allah, Allah suka tau. Allah kata, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Tapi tak habis tu. Allah kata, Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sayang kepada orang yang bertawakal. Allah suka. Sebab dalam keadaan kamu rasa mungkin kamu dah hebat, kamu dah hafal semua, kamu dah faham semua, tiba-tiba kamu surrender kepada Allah. Kamu kata, ya Allah, walaupun aku dah usaha, aku dah cuba sampai baik, tapi aku akhirnya berserah diri kepadamu ya Allah. Kau tolonglah aku ya Allah. Allah suka. Sebab hamba tu surrender kepada dia. Dan kepada semua pelajar, anak muda, saya nak cakap, semualah ibu bapa, jangan main-main apabila Allah dah suka kepada kita. Apabila Allah dah suka kepada kita, Allah akan perintah seluruh para malaikat juga akan tolong kita, bantu kita, suka dan sayang kepada kita. Dan seluruh makhluk juga akan sayang kepada kita. Sebab Allah kata, aku suka pada orang yang bertawakal. Apabila Allah dah suka, takkanlah Allah tak tolong kita. Apabila Allah dah suka kepada kita, Allah kata, aku suka engkau. Sebab apa aku suka? Sebab engkau surrender, kau tawakal kepada aku. Dan Allah kata, Inna Allah, sesungguhnya Allah suka sangat, sayang kepada orang yang bertawakal.
sebab awak tak bergantung pada diri sendiri. Akhirnya kamu serah kepada Allah. InsyaAllah kalau pegangan ini adalah hidup kita, apa juga ujian, periksaan macam mana sekalipun, interview segala, apa benda juga ujian, hidup dia tenang, happy sebab Allah suka pada dia. Terima kasih banyak kepada Kak Mas, Ikim dan semua pendengar. Saya doa semoga Allah permudahkan segala urusan kita, InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Suhail. Sebenarnya banyak sangat tips dan juga banyak juga tips yang saya pun baru-baru tahu hari ini, terutama yang jawab soalan tahun-tahun lepas tu. Sebenarnya kita kena tengok ataupun baca soalan yang soalan dan jawapan yang betul. Dan kita harapkan pendengar kita, orang muda yang mendengar hari ini, banyak dia dapatkan tips kepada anda semua supaya di saat-saat akhir dengan pecutan akhir ini, dengan tips yang Suhail kongsikan tu, dapat sama-samalah untuk memberikan manfaat kepada adik-adik kita. Dan juga yang paling penting, macam Suhail katakan tadi, selepas dah berusaha dan sehabis boleh gunakan masa itu sebaik mungkin kerana dah pecutan akhir. Dan semoga kita juga bertawakal kepada Allah. Semoga apa yang kita usahakan itu juga mendapat ganjaran daripada Allah. Jadi terima kasih banyak Suhail, banyak sangat tips hari ini. Dan insyaAllah kita kembali lagi masa akan datang ya Suhail. Jadi terima kasih banyak Suhail dengan apa yang kita kongsikan hari ini. Dan insyaAllah juga kita akan kembali masa akan datang bersama Suhail. Mungkin banyak lagi cerita ataupun perkongsian yang boleh kita bersama kongsikan dengan pendengar kita ya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda para pendengar, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan, melaksanakan kerja-kerja perbaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan, serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Disember 2022. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariat.